Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 4? Okay, Ustaz doakan kamu semua berada di dalam keadaan yang sihat. Okay, InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah. Okay, jadi sebelum itu, jom kita bersama-sama dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, jadi anak-anak pelajar tahun 4. Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam tajuk solat Jumaat. Solat Jumaat. Okey. Pada minggu lepas ataupun pembelajaran sebelum-sebelum ini, kita dah tengok berkenaan dengan pengertian hukum dalil solat Jumaat dan juga syarat-syarat wajib solat Jumaat. Jadi pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dengan melihat pula berkenaan dengan pelajaran yang ketiga, iaitu syarat sah solat Jumaat. Jadi sebelum itu Ustaz nak kamu keluarkan buku ibadah tahun 4 buku ini. Boleh buka di muka surat 49. Buka dulu muka surat 49. Okey anak-anak pelajar, pelajaran yang ketiga, syarat sah solat Jumaat. Jadi sebelum tu saya nak tanya, apakah itu syarat sah? Syarat sah ini adalah perkara yang wajib dilakukan untuk diterima solat Jumaat kita. Macam sebelum ini, syarat wajib, orang yang menepati ke semua syarat-syarat wajib ke atas dia itu untuk lakukan solat Jumaat. Untuk hari ini adalah syarat sah solat Jumaat. Jadi syarat sah ini adalah perkara yang perlu dipenuhi untuk mengesahkan solat Jumaat dia ataupun untuk solat dia itu diterima. Dia kena lakukan semua syarat sah solat Jumaat. Jadi jom kita akan tengok apakah syarat-syarat sah solat Jumaat. Juga kamu boleh tengok dalam buku. Syarat sah solat Jumaat yang pertama. Solat Jumaat ditunaikan di tempat yang dikhaskan seperti masjid, dalam kawasan bangunan atau binaan. Syarat sah yang pertama. Solat Jumaat yang kita lakukan itu mestilah kita lakukan ataupun ditunaikan di tempat-tempat yang dikhususkan, di tempat-tempat yang dah ditetapkan. Sebagai contoh, di masjid, tempat orang ramai berkumpul ataupun di dalam kawasan bangunan, yang ruang yang besar untuk orang boleh ramai-ramai berjemaah di dalam itu, ataupun di dalam binaan ini lebih kurang macam bangunan lah, ataupun tempat yang telah dikhususkan untuk solat Jumaat ataupun solat berjemaah beramai-ramai. Jadi solat Jumaat ini tak boleh kamu lakukan di rumah kamu, di bilik kamu, tempat-tempat yang kecil, tak boleh. Solat Jumaat ini yang paling utama mestilah dilakukan di tempat berkumpul orang ramai, iaitu macam kat masjid. Masjid kan besar, orang ramai boleh kumpul kat situ kan. Jadi syarat sah solat Jumaat yang pertama mestilah ditunaikan di tempat yang telah dikhususkan, ditetapkan oleh pejabat agama Islam negeri masing-masing lah. Tentu kalau Pahang, mestilah pejabat agama Islam negeri Pahang yang telah ditetapkan oleh pejabat. Okey, boleh faham? Kena ingat yang pertama tadi mesti dilakukan di tempat berkumpul orang ramai. Contoh macam dekat masjid. Okey. Syarat sah yang kedua ialah solat Jumaat ditunaikan secara berjemaah. Ingat tak boleh buat seorang-seorang. Okey, solat Jumaat nak sah, syarat sah solat Jumaat mesti dilakukan secara berjemaah. Contoh Ustaz tanya, wahai Ahmad, kamu tadi solat Jumaat dekat mana? Okay, saya solat dekat masjid Ustaz, tapi saya solat sendiri je, saya solat seorang-seorang je. Sah tak solat saya? Dia tanya pula Ustaz. Kamu jawab, tidak sah, sebab solat Jumaat ini mestilah dilakukan secara berjemaah. Tak boleh ditunaikan seorang. Boleh faham? Boleh jelas? Okey, bagus. Yang ketiga adalah solat Jumaat ditunaikan ketika waktu zuhur ataupun dilakukan dalam waktu zuhur sahaja. Jangan memandai-mandai nak solat Jumaat, kamu
dalam waktu asar ke maghrib ke pagi-pagi subuh tu semangat sangat, kamu cakap dekat imam dekat masjid, jom kita ramai-ramai kita buat solat Jumaat selepas kita solat subuh ni. Tak boleh. Syarat apa? Ataupun solat Jumaat hanya sah kita lakukan ketika waktu zuhur sahaja. Jadi macam Ustaz cakap sebelum ni, apabila kita dah tunaikan solat Jumaat, tak perlu dah untuk kita solat zuhur pada hari Jumaat tu. Kan kita sebut solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada tak solat Jumaat dalam 5 waktu ni? Tak ada kan? Tapi kecuali pada hari Jumaat, dia ada satu solat yang dinamakan solat Jumaat. Solat Jumaat yang kita tunaikan dalam waktu zuhur. Okey, boleh faham? Ingat, dalam waktu zuhur je pada hari Jumaat. Jangan ada nak solat pada hari Khamis. Waktu zuhur juga tapi kamu nak buat dalam hari Khamis, waktu hari Khamis. Tak boleh. Okey, boleh. Okey. Syarat sah yang keempat adalah jumlah bilangan jemaah tidak kurang dari 40 orang yang tinggal tetap di kawasan itu ataupun dikenali sebagai mastautin. Mastautin ni adalah orang yang tinggal di kawasan itu. Contoh, macam kita kat Kota Sas, mesti sekurang-kurangnya 40 jemaah yang dekat masjid tu mestilah berasal daripada kawasan Kota Sas. Jadi sekurang-kurangnya bilangan untuk kita lakukan solat Jumaat mestilah 40 orang. Kalau lebih tak apa? Kalau lebih boleh tak? Lagi boleh. Dia sekurang-kurangnya. Kurang dari 40 tak boleh kamu solat Jumaat. Kena ganti, tukar balik solat Jumaat tadi kepada solat Zuhur. Okay, jadi sebenarnya kamu pergi masjid ramai tak orang? Ramai, melebihi 40 orang. Jadi bolehlah kamu solat Jumaat. Tapi kena ingat, yang bilangan 40 orang ini bukan kamu kira semua orang yang ada kat masjid tu. Kamu kena kira orang yang asal duduk di kawasan itu. Contoh, kalau Kota Sas, kamu kena cari 40 orang ini yang memang dia menetap di Kota Sas. Okay, faham? Okay, sekurang-kurangnya 40 orang. Jangan memandai-mandai sebut 30 ke, 50 ke. Dia sekurang-kurangnya 40 orang. Okay, syarat sah yang kelima adalah solat Jumaat didahului. Didahului dengan 2 khutbah. 2 khutbah. Solat Jumaat mesti kena dengar khutbah dahulu. Ada orang yang sampaikan khutbah dulu, baru kita solat Jumaat. Jangan kamu solat Jumaat dulu, baru lepas tu baru dengar khutbah. Tak boleh, tak sah, sebab solat Jumaat ini didahului dengan 2 khutbah, bukan diakhiri dengan 2 khutbah. Jadi kalau kamu pergi mana-mana masjid yang dia solat dulu baru dia baca khutbah, itu salah, tak sah solat Jumaat dia. Sebab solat Jumaat mestilah didahului dengan 2 khutbah. Okay, faham? Boleh jelas? Okay. Dan syarat sah yang terakhir, syarat sah solat Jumaat yang terakhir adalah hanya satu solat dilakukan di satu-satu tempat. Hanya ada satu solat sahaja dilakukan di satu-satu tempat. Contoh, macam di dalam Kota Sas ini, contoh kalau ada 2 masjid, dia kena hanya ada satu masjid sahaja yang boleh solat Jumaat. Kita tengok kepada persetujuan daripada pejabat agama lah. Kalau jemaah ramai sangat, mungkin boleh buat dua-dua masjid tu buat solat Jumaat. Tetapi kena ingat yang perkara paling utama yang asalnya ataupun asasnya di satu-satu tempat hanya dibenarkan satu solat Jumaat sahaja. Boleh faham? Kalau buat dua juga, solat orang yang solat dulu tu, masjid mana yang solat dulu, masjid jemaah dia tu solat Jumaat sah. Masjid yang lambat sikit itu, solat Jumaat dia tidak sah. Jadi siapa yang dulu. Tapi kena ingat, hanya satu solat Jumaat sahaja di satu-satu tempat. Contoh di Kota Sas, hanya ada satu masjid sahaja yang laksanakan solat Jumaat. Macam kita sekarang ni lah. Okey, boleh faham? Jadi ini adalah ke-6 syarat sah solat Jumaat. Di mana Ustaz cakap tadi, syarat sah ini apabila kamu solat Jumaat, pastikan ke-6 perkara ini kamu patuhi. Barulah solat Jumaat kamu sah. Kalau kurang ataupun tak menepati ke semua ini, solat Jumaat kamu tidak sah. Okey. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.